Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan satu lagi tajuk baru. Tajuk baru ini melibatkan bidang fiqah, iaitu berkaitan dengan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Kalau kamu tengok dalam buku teks, ada dalam muka surat 120 sehingga 124. Pengajaran kita hari ini simple, tapi jangan pening-pening, sebab dia ada sedikit persamaan. So kena tengok betul-betul dan teliti. Okey, so Ustazah nak kamu semua buka buku nota, tulis apa yang hari ini kamu dapat. Tulis apa yang ada dalam slide ini, tulis. Lepas tu kamu akan buat dia dalam bentuk ikutlah nota kamu, kena buat dalam graf peta iting, buatlah peta bulat-bulat ke, peta bulatan ke, peta buih ke, sekati kamu lah, tak kisah. Okey, so pastikan lepas habis saja kelas ni kamu hantar kepada Ustazah. Sebab Ustazah nak simak, kadang-kadang kamu buat nota tu ada salah-salah salin. Kamu buat ikut kamu je. Ada kadang tak perasan, tersalah salin. So kalau nanti Ustazah akan tolonglah kamu. Kalau kamu salah, dia Ustazah bagi tahu. Kalau kamu tak bagi nota, kamu akan salin benda tu. Dan kalau salah, kamu simpan je lah salah kamu tu. So sebab itulah Ustazah nak kamu hantar pada Ustazah. Okey, Ustazah tak adalah semak apa pun, tak ada markah pun. Cuma Ustazah nak kamu salin dengan betul. Okey? So hari ini ialah konsep fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kalau kita tengok maksud fardu ain, okey, fardu ain maksudnya ialah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap orang yang mukallaf. Kalau tuntutan itu tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Fardu ain ni atas semua orang mesti buat. Kalau tak buat, dia lah yang dosa. Orang lain tak berdosa, dia seorang sahaja yang berdosa. Kalau kita tengok contoh dia, ialah contohnya seperti menutup aurat, solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Itu contoh-contoh fardu ain. Ini ialah kewajipan yang Allah dah tetapkanlah pada semua orang. Okey, fardu ain. Okey, seterusnya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Okey, fardu kifayah ialah tuntutan yang Allah telah tetapkan secara secara kolektif ke atas masyarakat Islam. Secara kolektif ni maksudnya dia ialah satu fardu ke atas semua orang, tapi sekiranya sebahagian sahaja melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Maksudnya dalam satu masyarakat, contohnya dalam satu kampung tu, ada kata 10 keluarga yang ada dalam satu kampung. Wow, sangat sedikit. Kampung kat mana ni? Okey. Ada 10 keluarga dalam satu kampung. Let's say, ada seorang meninggal. Okey, so, contoh fardu kifayah kalau kita tengok sini, menguruskan jenazah usahawan muslim dan solat berjemaah. Okey, contoh ada seorang meninggal dalam satu kampung. Okey, katakan satu orang meninggal, kemudian ada 2 keluarga yang uruskan jenazah ni tadi, uruskan dia, mandikan dia, kafankan dia, kebumikan dia. Ada 2 keluarga. Maka baki 8 keluarga tadi terlepas dosa, terlepas kewajipan. Sebab kalau tak buat, kalau kata ada orang meninggal, semua 10 keluarga tak uruskan, biarkan je, 10 keluarga ni akan berdosa sebab dia tak buat. Tapi kalau kata 10 keluarga ni, daripada 10 ni dua keluarga yang uruskan jenazah tadi, maka terlepaslah kewajipan lagi 8 keluarga tu. Okey, usahawan muslim, contohnya dalam satu kampung tu, kan jauh dari bandar. So ada satu keluarga, dia usahakan kedai runcit untuk bekalan kepada kampung tersebut. Maka sebenarnya keluarga yang usahakan kedai runcit ni, dia memenuhi tuntutan fardu kifayah. So bila dia dah buat, maka orang lain terlepaslah daripada kewajipan tersebut. Okey, itu contoh-contoh, banyaklah contoh-contohnya. Okey, seterusnya ialah kesan penghayatan
fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah ada banyak. Kesan ni kepada diri, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey, kalau kita tengok daripada diri, kesan penghayatan dia ialah membentuk kepribadian Muslim yang sejati. Seterusnya, kita dapat membudayakan amalan mulia dalam kehidupan. Bila kita dah penuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah, maka dia akan membentuk satu keseimbangan rohani dan jasmani dan keseimbangan emosi dan intelek. So bila kita dapat penuhi kesan menghayati fardu kifayah ni dan fardu ain, kita akan berusaha menjadi seorang individu yang kreatif dan inovatif. Okey, daripada segi masyarakat, kalau kita tengok tadi fardu kifayah kan, seorang satu keluarga buat, yang lain pun terlepas, maka dia akan membentuk satu masyarakat yang bertanggungjawab dan dia akan membina satu masyarakat yang berdisiplin dan mematuhi undang-undang. Ini dia punya hikmah lah, kesan penghayatan yang kita nampak macam kecil kita buat tu kan. Segala apa yang kita buat nampak kecil, tapi dia memberi kesan yang sangat besar dalam masyarakat dan negara. Okey, seterusnya kalau kita dapat faham macam mana fardu ain, fardu kifayah, masyarakat dapat mewujudkan satu masyarakat yang saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dan bila kita dapat penuhi tentang keperluan fardu kifayah ni, dia dapat memenuhi keperluan hidup masyarakat Islam pun dapat dipenuhi. Okey, seterusnya daripada segi negara, kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah ialah pertama, negara aman dan bebas daripada kejadian jenayah. Contohnya macam dalam satu masyarakat tu kena ada polis. Polis ni yang akan menjamin, membantu kepada keamanan dan kebebasan sesuatu tempat. Seterusnya, pentadbiran negara berjalan lancar kerana diurus dengan telus. Ini kesan fardu kifayah lah banyaknya. Ekonomi negara berkembang dengan pesat kerana bebas daripada rasuah, sebab masing-masing faham tentang tuntutan fardu kifayah. Seterusnya, pembangunan negara dapat dilaksanakan secara terancang dan bersepadu. Okey. Seterusnya, contoh hubung kait antara fardu ain dan fardu kifayah. Okey, pertama, ini hubung kait contoh. Sebabnya fardu ain dan fardu kifayah ni sangat-sangat berkaitan. Okey. So, fardu ain yang pertama, setiap orang wajib menunaikan solat. Semua orang wajib tunaikan solat. Tapi dalam solat ni, antara syarat sah untuk solat, kita kena menutup aurat. Okey. Okey, seterusnya fardu kifayah. Daripada fardu ain tadi kan, wajib menutup aurat. So, fardu kifayahnya untuk memenuhi keperluan pakaian menutup aurat, perlu ada orang Islam yang memenuhi tuntutan tersebut. Takkanlah orang bukan Islam yang akan sediakan pakaian solat. Pakaian solat kita contoh macam telekung kan. Takkanlah kita nak suruh orang bukan Islam yang buat. So kita orang Islam lah yang kena cipta telekung tu untuk keperluan masyarakat kita sendiri. Okey, so dalam nak memenuhi keperluan pakaian untuk aurat ni, kena ada orang yang bekalkan keperluan tersebut. Okey, contohnya kemahiran membuat benang, kena ada. Kemahiran mencipta mesin jahit, kena ada. Sebab pakaian tu datangnya daripada benang. Benang yang dihimpun jadi kain. Okay, so kemahiran mencipta mesin jahit, membaiki mesin jahit, orang Islam kena tahu benda ni. Sebabnya ini ialah keperluan hidup mesin jahit ni. Kalau tak ada mesin jahit, kita pun tak boleh nak jahit baju. Okey, seterusnya ialah kemahiran menjahit. Yang ini paling famous lah. Kalau kita tengok macam-macam jenis telekung. Yang kalau orang sebelum-sebelum ni ada satu fasa tu famous telekung Siti Khadijah. Itu contohnya lah yang kita paling nampak. Sebenarnya banyak lagi telekung-telekung lain, tapi pada waktu itu terlalu famous. Sampai sekarang lah famousnya telekung Siti Khadijah tu. Itu ialah salah satu contoh tentang memenuhi keperluan fardu kifayah. Kenapa kita kira membuat pakaian solat ini fardu kifayah? Sebab dalam fardu ain wajib menutup aurat ketika solat. So sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, tapi untuk melengkapkan sesuatu yang wajib, dia akan menjadi wajib. Ma la yatimu bihi illa wajib fahuwa wajib. Itu bahasa Arab dia. Apa yang tidak lengkap sesuatu itu, apa yang wajib itu tidak lengkap. Contohnya macam mana? Sesuatu yang tidak sempurna,
melainkan dengan adanya sesuatu yang wajib. Sesuatu itu wajib, maka dia menjadi wajib. Macam itulah. Contohnya, kalau kamu nak solat, kamu harus memakai pakaian kamu kalau kamu di luar-luar mana lah, kamu itu menjadi kita nak tutup aurat kan. Nak tutup aurat pakai baju. Dia tak ada dalam tutup aurat tu dia kata kena pakai baju, kena pakai telekung ke, dia tak ada dah, dia tak ada satu garis panduan yang khusus kena pakai apa. Tapi kita tahu pakai baju, contohnya pakai baju kurung itu harus, pakai baju pakai telekung itu pun harus. Tapi harusnya tu mengikut pada sesuatu tempat lah. Kalau kata kamu nak solat, kamu nak menutup aurat, kamu pakai telekung. Okey, so dalam telekung tu nak melengkapkan kepada kewajipan wajib solat tu kena pakai telekung. So telekung tu menjadi satu kewajipan, padahal pada asalnya telekung tu harus je nak pakai. Okey, tapi yang wajib untuk aurat. Tapi untuk aurat pakai apa? Itu tak kisah. Macam itulah konsep dia. Okey. So kalau ada apa-apa yang tidak jelas, boleh bagi tahu ustazah. Okey, so simple saja nota untuk fardu ain dan fardu kifayah, tapi kamu kena faham. Yang paling penting fardu ain tuntutan yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap individu yang mukallaf. Individu, highlight kat individu. Kalau fardu kifayah tuntutan yang ditetapkan kepada Allah kepada masyarakat Islam secara kolektif. Itu dia punya keyword dia, masyarakat Islam secara kolektif. Okey. So itu sahajalah kita punya untuk hari ini. Dan pastikan kamu tulis benda ni dalam buku tulis. Tulis nota ni. Okey. Okey, itu sahajalah daripada ustazah. Ustazah nak kamu hantarlah benda ni kepada ustazah. Dan hantar, ustazah akan semaklah betul-betul. Banyak kali ustazah cakap hantar. Sebab selalunya yang hantarnya sedikit, tak ramai, tak sampai 5 orang pun. Satu kelas tak sampai 5 orang. Macam mana tu? Okey. So hantar pada ustazah. Okey, so setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. So jumpa lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.